Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Akila binti Hamzah daripada PISMP BMHAC ambilan Jun 2019. Saya akan menerangkan tentang upselling. Baiklah, apa itu upselling? Pengenalan bagi upselling ialah upselling berasal daripada perkataan Jerman upselling yang bermaksud to drop down ataupun untuk menuruni. Upselling ini merupakan proses penurunan dengan tali yang digunakan semasa memanjat batu, mendaki serta menuruni tebing yang curam dengan cara berjalan ke bawah. Ianya juga dikenali sebagai rappelling. Baiklah, sekarang kita ada peralatan yang diperlukan untuk upselling. Antaranya adalah yang pertama, kita ada helmet, kita ada sarung tangan. Selepas itu, kita ada kasut boot, iaitu kasut yang mempunyai cengkaman yang kuat. Selepas itu, kita juga ada tali temali ataupun lebih dikenali sebagai harness. Selepas itu, kita ada tali yang digunakan untuk menuruni, iaitu untuk upselling. Selepas itu, kita ada alat penurunan dan seterusnya kita ada carabiner dan akhir sekali kita ada pad lutut yang digunakan untuk melindungi lutut. Baiklah, pertama sekali saya akan terangkan tentang helmet. Apakah kegunaan helmet semasa upselling? Jadi, helmet ni digunakan sebagai pelindung kepala dari hentakan dan batu-batu yang jatuh. Terdapat juga lampu yang disertakan bersama topi. Topi pelindung ini yang digunakan untuk berada di dalam kawasan cerun yang gelap. Baiklah, seterusnya kita ada sarung tangan. Apakah kegunaan sarung tangan? Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan daripada geseran yang terdapat pada tali ataupun dinding semasa proses penurunan. Sekiranya tangan kita terkena kepada geseran, ianya boleh mencederakan. Seterusnya, kita ada kasut boot. Apakah kegunaan kasut boot? Kasut boot mempunyai cengkaman yang kuat untuk mengelakkan daripada tergelincir ataupun jatuh semasa melalui proses penurunan ataupun upselling. Seterusnya, kita ada tali temali. Tali temali digunakan untuk menampung badan ataupun menampung berat badan penurun ataupun orang yang melakukan upselling agar mereka dapat melakukannya selama beberapa jam ataupun dengan lama. Kerana upselling ini merupakan proses di mana kita menurunkan badan kita dari sesuatu tempat ataupun sesuatu tempat yang tinggi ataupun curam. Seterusnya kita ada tali, iaitu tali digunakan semasa penurunan dari tempat yang tinggi, biasanya jenis kermantel yang menghalang tangan daripada melecet. Kita juga ada tali jenis rendah renggangan ataupun tali statik yang mana mengurangkan pantulan dan memudahkan penurunan, digunakan untuk menampung berat badan pendaki semasa proses penurunan. Baiklah, seterusnya kita ada carabiner, iaitu alat yang digunakan untuk menghubungkan tali dengan tali. Seterusnya, tali dengan tali temali, iaitu harness yang digunakan untuk menampung badan sebentar tadi, atau tali dengan penyangkut. Akhir sekali kita ada pad lutut. Pad lutut ini digunakan untuk melindungi sendi daripada tercedera semasa merangkak, merempuh ataupun mendaki. Seperti yang kita tahu, semasa kita melaksanakan upselling ataupun melakukan proses pendakian, terdapat pelbagai situasi yang membolehkan seseorang itu tercedera. Pad lutut digunakan untuk melindungi seseorang daripada tercedera. Baiklah, sekarang kita akan lihat apakah langkah keselamatan bagi upselling ataupun aktiviti upselling. Yang pertama kita ada sebelum turun dengan tali, iaitu yang pertama, memastikan semua peralatan yang digunakan berada dalam keadaan kemas dan lengkap. Yang kedua, kita hendaklah memastikan semua peralatan yang dipakai dan dipasang adalah sempurna dan berfungsi dengan baik. Dan akhir sekali yang ketiga, ialah memastikan setiap guru pelatih yang mengikuti aktiviti upselling itu melapor kepada pegawai di atas sebelum keluar dari platform, iaitu semasa berada di platform tersebut, guru pelatih ataupun peserta aktiviti hendaklah melapor diri kepada pegawai yang berada di platform. Langkah keselamatan yang seterusnya adalah semasa turun dengan tali, iaitu yang pertama adalah memastikan belaying berada dalam keadaan sedia. Yang kedua,
keluar ke platform dengan perlahan-lahan dan tangan berada dalam kedudukan break, iaitu mengawal tali tersebut dalam kedudukan break. Yang ketiga adalah apabila mendapat arahan daripada pegawai, barulah guru pelatih mula bergerak turun. Sebelum hendak turun, kita hendaklah mendengar arahan terlebih dahulu. Seterusnya adalah apabila selamat sampai di bawah, guru pelatih perlu melaporkan diri kepada pegawai yang bertugas. Dan akhir sekali adalah memaklumkan kepada pegawai jika sebarang kecemasan berlaku semasa seperti kerosakan tali, pening, tersilih dan sebagainya. Langkah keselamatan seterusnya adalah sistem belay, iaitu yang terakhir, iaitu semasa penurunan. Yang pertama adalah bertugas sebagai menjaga keselamatan guru pelatih, iaitu sistem belay ini digunakan untuk menjaga keselamatan guru pelatih ketika turun. Tali akan ditarik untuk menghentikan guru pelatih dan mengundurkan tali untuk guru pelatih bergerak semula. Tangan atas bertugas sebagai penegang, tangan bawah pula bertugas sebagai pengimbang dan brek. Dan akhir sekali, petugas harus menumpukan perhatian kepada guru pelatih, iaitu memerhatikan keadaan guru pelatih semasa proses upselling ataupun aktiviti upselling tersebut untuk memastikan mereka tidak tercedera dan selamat sampai ke bawah. Dalam sistem belay, terdapat arahan yang diberikan, iaitu yang pertama, on belay, yang bermaksud adakah belay sudah bersedia? Yang kedua adalah uproad, iaitu bermaksud menegangkan tali serta-merta jika terdapat kendoran. Sekiranya sistem belay, iaitu orang yang bertugas memberitahu uproad, maka tali akan ditegangkan serta-merta. Yang ketiga adalah slack, iaitu bermaksud kendorkan tali sedikit untuk turun. Sekiranya tali itu terlampau ketat, maka guru pelatih akan sukar untuk turun. Dan seterusnya adalah tension, iaitu kukuhkan sedikit tali dengan menegangkan tali untuk mengelakkan guru pelatih daripada jatuh. Terusnya adalah falling, iaitu bermaksud kedudukan kukuh dan bersedia untuk jatuhkan tali dengan ditegangkan. Dan akhir sekali adalah off belay, di mana bermaksud selamat mendarat. Jadi proses ataupun aktiviti upselling itu berjalan dengan lancar kerana selamat mendarat di kawasan yang ditetapkan. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang Standard Operation Procedure ataupun SOP yang biasanya kita dengar tentang SOP pandemik COVID-19. Tapi kali ini saya akan terangkan tentang SOP upselling, iaitu sebelum adalah kita hendaklah memeriksa kawasan. Yang kedua, menyemak peralatan. Dan akhir sekali adalah memastikan kehadiran atau penyertaan guru pelatih adalah seperti yang tertera dalam kertas kerja dengan membuat head count. Iaitu sebelum melakukan aktiviti upselling, seorang pegawai ataupun orang yang bertanggungjawab untuk mengendalikan aktiviti tersebut hendaklah memastikan peserta ataupun para peserta yang bersedia untuk melaksanakan aktiviti upselling itu adalah cukup seperti yang tertera pada kertas kerja. Ini bagi memastikan mereka senang untuk membuat temakan, iaitu bagi memastikan semua orang akan selamat pada akhir aktiviti upselling, iaitu semua akan selamat mendarat. Seterusnya adalah semasa, iaitu memastikan keselamatan. Yang kedua, menentukan semua peserta mengambil bahagian. Dan akhir sekali adalah membuat pemantauan supaya aktiviti dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Memastikan keselamatan bermaksud diri sendiri, iaitu guru pelatih tersebut hendaklah memastikan keselamatan mereka dengan menggunakan peralatan-peralatan yang disediakan dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan. Kemudian, orang yang bertugas semasa aktiviti upselling itu hendaklah menentukan semua peserta mengambil bahagian, iaitu menggalakkan mereka untuk menyertai aktiviti tersebut kerana aktiviti ini dapat meningkatkan keyakinan dan meningkatkan keyakinan mereka dalam menghadapi sesuatu cabaran. Baiklah, seterusnya adalah selepas, iaitu mengemas peralatan yang digunakan. Seterusnya memulangkan semua peralatan. Dan yang ketiga adalah meninggalkan kawasan dalam keadaan bersih. Pastikan tiada siapa sarap kerana tempat itu digunakan juga oleh orang yang akan datang. Dan akhir sekali adalah memastikan kehadiran guru pelatih adalah seperti ketika sebelum memulakan aktiviti dengan membuat head count. Sudah diterangkan tadi, iaitu sebelum melakukan aktiviti upselling, orang yang bertanggungjawab akan melakukan head count, iaitu mengira jumlah peserta.
Dan akhir sekali juga akan dilaksanakan head count bagi memastikan semua peserta mencukupi dan semua selamat sampai ke destinasi yang telah ditetapkan. Sekarang adalah refleksi upselling, iaitu apakah yang saya dapati daripada aktiviti upselling ini. Yang pertama, dari segi tujuan upselling, iaitu upselling adalah bertujuan untuk menuruni sesuatu tempat. Jadi, apa yang saya dapati jika dikaitkan dengan dunia perguruan adalah guru berperanan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid-murid, kerana aktiviti upselling ini digunakan juga untuk menaiki ke suatu tempat dan juga menuruni ke sesuatu tempat. Guru juga memerlukan ilmu untuk menyampaikan perkara tersebut dengan betul. Hal ini dikaitkan dengan peralatan dan kemahiran yang ada pada guru sendiri untuk melakukan aktiviti upselling tersebut. Yang seterusnya adalah langkah keselamatan, iaitu setiap perkara perlu dititik beratkan sepanjang melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Seperti yang saya telah terangkan tadi, aktiviti upselling ini terdapat SOP mereka yang sendiri, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Sama juga seperti seorang guru yang akan mengajar di kelas nanti adalah sebelum pengajaran, semasa pengajaran dan akhir sekali adalah selepas pengajaran. Ketiga-tiga perkara ini sangatlah perlu diambil kira bagi meningkatkan kaedah ataupun strategi pengajaran dalam kehidupan sebenar sebagai seorang guru. Arahan bilik, iaitu arahan yang betul akan membantu murid memahami isi pelajaran dengan lebih mudah. Seperti yang saya terangkan tadi, terdapat arahan-arahan yang digunakan semasa proses upselling, penurunan upselling. Jadi, seorang guru untuk memastikan murid faham apa yang diajar, mereka hendaklah menerangkan sesuatu perkara tersebut dengan jelas dan mudah agar murid boleh memahaminya dengan lebih mudah, dan seterusnya mereka dapat menguasai isi pelajaran tersebut. Akhir sekali adalah alatan dan persediaan, iaitu penting untuk seorang guru menyediakan bahan yang sesuai dan mencari bahan yang sesuai untuk pelajaran. Sekiranya kita contohnya tadi aktiviti upselling, kita gunakan tali kermantel yang sangat sesuai untuk aktiviti upselling kerana ianya boleh mengurangkan geseran. Sekiranya seseorang menggunakan tali yang tidak sesuai, maka mereka kemungkinan akan jatuh dan tercedera. Begitulah juga jika dikaitkan dengan dunia perguruan, iaitu seorang guru hendaklah menggunakan bahan yang sesuai bagi mengajarkan murid, kerana murid terdiri pada pelbagai latar belakang dan potensi, juga tahap kecerdasan mereka. Maka seorang guru hendaklah mengambil berat persediaan, iaitu sebelum menjalani aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, kesimpulannya, apa yang saya dapati daripada aktiviti upselling ini adalah aktiviti upselling ini sangat menyeronokkan dan dapat meningkatkan keyakinan dan kemahiran seseorang guru. Jadi, saya berharap agar suatu hari nanti ataupun pada masa akan datang, saya dapat menjalani aktiviti upselling ini bersama rakan-rakan guru pelatih saya yang lain agar kami dapat bersama-sama merasai pengalaman upselling yang sebenar. Baiklah, itu saja bagi refleksi aktiviti upselling saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.